Semuanya di RTM Klik. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi 3 Mei 2025 bersama saya Nadin Nordin. Untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Manakala untuk menyaksikan program-program menarik RTM dan program di saluran berita RTM menggunakan peranti pintar anda boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik melalui Play Store atau App Store. Ayuh penonton, kita aktifkan segmen Sudut Pandang. Akta Perkongsian Data 2025 telah pun berkuat kuasa pada 28 April 2025. Ia menandakan satu detik bersejarah buat Malaysia apabila Akta Perkongsian Data 2025 yang dinanti-nantikan mula berkuat kuasa. Ini akan membolehkan satu proses bermula di mana sekiranya data diperlukan oleh agensi-agensi tertentu daripada agensi-agensi yang lain, maka wujud dia prosedur di mana permintaan boleh dibuat untuk data tersebut dan jawatankuasa yang diwujudkan, yang diketuai oleh KSU, Kementerian Digital, akan membuat penilaian berkaitan dengan data tersebut dan sekiranya data itu boleh dikongsikan, maka ianya akan dibenarkan. Akta ini penting kerana ia menyediakan kerangka perundangan dan berstruktur bagi perkongsian data yang selamat dan berkesan antara kementerian dan agensi kerajaan persekutuan. Akta Perkongsian Data 2025 mewujudkan satu proses di mana permohonan untuk mendapatkan data boleh dibuat oleh agensi-agensi persekutuan tersebut serta menetapkan bagaimana permohonan tersebut akan dikendalikan. Jawatankuasa Perkongsian Data Kebangsaan akan menjalankan penilaian ketat ke atas setiap permohonan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam akta ini dalam menentukan sama ada data yang dimohon boleh dikongsi atau tidak. Pendekatan ini menggalakkan accountability serta memastikan data peribadi kekal terpelihara. Baik, dengan topik Akta Perkongsian Data 2025, apa yang anda perlu tahu? Baik, ayuh kita raikan tetamu yang kita raikan pada hari ini iaitu Teknologis Rohana binti Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Bahagian Perundingan Digital Jabatan Digital Negara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami berbesar hati kerana Puan sudi bersama-sama kami pada hari ini untuk kita sampaikan pencerahan ataupun dengan secara mudahnya maklumat mengenai topik kita pada hari ini. Boleh Puan? Ya, boleh. Ya, baik Puan. Bila kita melihat kepada topik kita, apa yang anda perlu tahu sebelum kita mengetahui sesuatu, kita perlulah mengenali terlebih dahulu. Jadi, apakah itu Akta Perkongsian Data 2025? Okey, terima kasih kepada pihak RTM kerana menyemput Jabatan Digital Negara untuk berkongsilah berkenaan dengan Akta Perkongsian Data Negara. Untuk makluman penonton, Akta Perkongsian Negara ini telah dikuatkuasakan mulai 28 April 2025 oleh Jabatan Peguam Negara melalui perintah yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Digital Tuan Gobind Singh Deo. Okey, apa Akta Perkongsian Data 2025 ya? Di dalam Akta Perkongsian Data 2025 mengandungi beberapa peruntukan yang pentinglah berkaitan dengan perkongsian data. Di antaranya adalah berhubung dengan perkongsian data antara agensi sektor awam. Ini termasuklah dari aspek permintaan data itu sendiri,
penilaian macam mana macam mana perkongsian data itu boleh dikongsi, dan juga termasuk tujuan akta data itu diminta perlu dinyatakan dengan jelaslah bila kita merujuk pada akta. Okey. Dalam akta perkongsian data juga mengandungi peruntukan yang berhubung dengan penubuhan jawatankuasa perkongsian data negara, ya. Dari segi keanggotaan, dari segi fungsi jawatankuasa itu sendiri, ya. Dan juga di dalam akta perkongsian data 2025 ini juga mengandungi peruntukan berhubung dengan fungsi ketua pengarah Jabatan Digital Negara sebagai agensi yang akan mengawasilah pelaksanaan akta ini. Dan sebagai suatu akta juga ada diperuntukkan peruntukan yang berkaitan dengan kesalahan, hukuman sekiranya didapati bersalahlah. Dan termasuk juga perkara-perkara am lainlah seperti penguatkuasaan, penyiasatan dan juga kuasa menteri lah yang diperuntukkan di dalam akta ini. Okey, itu antara pengenalan bagi Akta Perkongsian Data 2025, dan kita dah kenal apa itu akta, dan sekarang ini sudah semestinya kita ingin ketahui siapakah pula yang terlibat dalam pemakaian akta ini. Tadi kita dah mengenali akta ini telah pun dilaksanakan pada 28 April 2025 oleh Jabatan Peguam Negara, dan dalam itu juga terdapat jawatan kuasa dan juga agensi yang terlibat, Puan. Jadi, siapakah yang terlibat dalam pemakaian Akta Perkongsian Data 2025? Okey, untuk Akta Perkongsian Data ini, pemakaiannya adalah kepada agensi kerajaan persekutuan dan badan berkanun persekutuan sahaja, ya. Maksudnya ia tidak terpakai kepada agensi-agensi di bawah kerajaan negeri, tidak terpakai kepada pihak swasta dan juga PBT, ya. Namun tidak menghalang, dan perkongsian data tu boleh berlaku antara agensi kerajaan negeri dengan agensi persekutuan lah. Cuma akta ini tidak terpakailah. Aktanya tidak terpakai untuk negeri, dan juga ada pihak swasta pun tidak terpakai untuk akta ini. Ini sebenarnya selaras dengan perlembagaan persekutuan. So berdasarkan perlembagaan persekutuan tu, pemakaian ni kita terhad kepada peringkat persekutuan sahaja. Peringkat persekutuan saja. Baik itu, Puan. Tapi adakah sebenarnya kita nak lanjutkan lagi soalan ini? Kita dah panaskan dulu terlebih dahulu. Kita nak berehat. Tapi sebelum itu, ya, penonton jangan lupa untuk terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga saluran di TV1. Dan sekarang ni, Puan, sebelum kita nak sambung lagi, mana ada masa yang kita sempat ni, adakah Akta Perkongsian Data 2025 ini akan mengatasi akta-akta sedia ada yang lain berkenaan perkongsian data ini? Okey, Akta Perkongsian Data ini tidak mengatasi mana-mana akta bertulis sedia ada, ya. Di dalam Akta Perkongsian Data ini dinyatakan dengan jelas 3 rukun utama yang perlu difahami, ya, dirujuk bila merujuk kepada Akta Perkongsian Data ini. Okey, yang pertamanya, akta ini perlu dibaca bersama dengan akta-akta bertulis yang lain. Dia tidak mengurangkan apa-apa peruntukan, malahan ia menjadi tambahan kepada akta bertulis lain sedia ada. Okey. Yang keduanya, rukun di dalam akta ini, sekiranya perkongsian data antara agensi sektor awam dibuat atau dilaksanakan berdasarkan Akta Perkongsian Data ini, ia telah disifatkan boleh menzahirkan, ya. Mungkin agak keliru di situ, ya. Kalau rukun pertama tadi kata perlu dibaca bersama dengan akta sedia ada. Betul. Tapi rukun kedua pula kata disifatkan boleh berkongsi data, ya. Sebenarnya dia ada tertaluk kepada senarai 45 akta yang disenaraikan di dalam jadual akta inilah, ya. Maksudnya perkongsian data boleh berlaku di bawah akta ini, ya.
Okey, rukun yang ketiga ia hendaklah selaras dengan Akta Rahsia Rasmi, ya. Iaitu Akta 88, ya, sebab tidak dinafikan data-data sektor awam, agensi sektor awam ini banyak data-data yang terperingkatlah, yang rahsia besar, ya. Jadi boleh dikongsi. Kita tidak kata data yang terperingkat ini tidak boleh dikongsi, tetapi ia perlu selaras dengan Akta Rahsia Rasmi yang adalah. Dia kena ada ikut prosedur dan saluran yang betul, ya Puan. Ya, bukan betul. Sebarangan boleh kongsi. Itu dia kefahaman secara mudah yang Puan Ruhana bawakan untuk kita pada hari ini. Tapi selepas ini kita akan bawa lagi kupasan selebihnya untuk anda semua. Terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Tower, Bomba 02 ready for takeoff. Bomba 03, clear for takeoff. Roger, Bomba 03. Thank you, sir. Saksikan Selamat Pagi Malaysia. Bersiaran di Kuantan, sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2025. Bomba, tonggak penyelamatan negara. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan ini adalah segmen Sudut Pandang di mana kami bawakan topik pada hari ini adalah mengenai Akta Perkongsian Data 2025. Apa yang anda perlu tahu? Kita sebagai rakyat perlu tahu. Ayuh kita teruskan perbincangan bersama dengan Puan Ruhana. Baik Puan, kalau kita lihat, ya, adakah Akta Perkongsian Data 2025 ini ditadbir oleh agensi tertentu? Dan apakah peranan Jabatan Digital Negara dalam melaksanakan Akta Perkongsian Data 2025 ini? Okey, itu sebenarnya dari aspek tabik urus kepada sesuatu akta. Okey, untuk Akta Perkongsian Data ini memang dinyatakan dan diperuntukkan dengan jelas di dalam akta tersebut dari segi tadbir urus. Okey, di dalam akta tersebut dinyatakan dari segi penubuhan jawatankuasa perkongsian data negara, ya. Di mana dinyatakan juga dari segi fungsi, keanggotaan jawatankuasa tersebut, ya. Dan dari sebagai agensi pelaksana ataupun agensi yang mengawasi akta itu, kuasa dan tanggungjawab diberikan kepada Jabatan Digital Negara. Jadi jawatankuasa perkongsian data negara tadi bertindak sebagai satu tabik urus yang berfungsi dalam menetapkan dasar dan strategi berkaitan dengan perkongsian data antara agensi sektor awam lah. Seterusnya menyelia pelaksanaan Akta Perkongsian Data tersebut, dan jawatankuasa tersebut juga menjadi satu rujukan kepada agensi sektor awam sekiranya terdapat isu ataupun kesulitan lah. Boleh dirujuk bagi isu-isu pentadbiran lah. Sebab jawatankuasa perkongsian data negara ini juga bertanggungjawab kepada Jemaah Menteri. Manakala Jabatan Digital Negara sebagai agensi yang mengawal selia akta ini diberi peranan dan tanggungjawab untuk melaksanakan dasar dan strategi yang ditetapkan oleh jawatankuasa tersebutlah. Dan Jabatan Digital Negara juga memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam perkongsian data sektor awam. Maknanya sekiranya ada agensi yang
ingin merujuk Jabatan Digital Negara akan sediakan garis panduan, akan sediakan platform. Kita garis akan membantu agensi-agensi sektor awam ini supaya perkongsian data tu boleh berlaku dengan mudah, dengan lebih berkesan dan selamat. Ya, betul Puan. Baik Puan, sebenarnya kami ada juga segmen di mana kami bawakan scam apa hari ini, iaitu scam ni. Sama-sama kita saksikan. Pada peringkat awalnya, mangsa-mangsa ni hanya CCTV je. CCTV tu masuk duduk situ nak tengok je. Tetapi apabila dia tengok dalam WhatsApp group tu, orang dapat pendapatan RM100, dapat pendapatan RM500. Kadang-kadang mula-mula tak berminat. Tapi setiap hari dia tengok dalam WhatsApp group tu, ada pendapatan. Oh, saya dapat hari ni RM500. Hari ni saya dapat RM1,000. Sebenarnya semua dalam group tu adalah ahli-ahli sindiket. Untuk korang macam inilah aku nak bagi tahu. Minggu kali ni aku nak share sikit pada korang. Korang nak tahu tak? Yang ini special sikit sebab banyak yang jadi mangsa aku adalah orang-orang muda, student universiti. Untuk makluman korang, sebelum aku scam orang, aku akan buat research dulu tau. Aku tahulah budak-budak student ni semuanya nak cari duit lebih. Yelah, nak beli handphone, nak bayar di rumah, nak bayar di motor. Lepas tu diorang ni kan tak nak susahkan mak bapak diorang kononnya. So macam biasalah, aku kan penyelamat ketika korang ada masalah. Apa yang aku buat? Aku tawarkan korang bantuan. Bantuan apa Mestilah bantuan nak menambahkan pendapatan untuk korang. Korang kan nak duit lebih. Kau tahu tak macam mana aku buat? Zaman sekarang kan zaman media sosial. Tak payah jumpa depan mata pun. Macam biasalah, aku kan pandai menyamar. Kali ni, aku menyamarlah jadi syarikat yang nak cari pekerja part-time, full-time, dalam online. Maklumlah, sekarang ni kan semuanya nak online je. Aku offerlah korang kerja-kerja yang mudah dengan tawaran gaji yang tinggi. Kau kan suka kerja mudah je tapi nak duit lebih? Pantang dengar offer duit lebih sikit, kau terus percaya. Bila kau dah excited nak dapat gaji yang banyak, kerja yang senang, mestilah kau kena ikut arahan aku kan? Sebab kau nak kerja dengan aku? Masa tu aku akan suruh kau bayar beberapa fee untuk latihan, untuk tekan link, untuk beli barang dulu kemudian jual balikkan kau. Kau ikut je aku cakap. Manalah ada kerja macam tu, dek. Asal offer nak bagi duit lebih je, kau sanggup buat je apa pun walaupun tak masuk akal. Kau senang je percaya. Lain kali kalau nak kerja, orang yang bagi kau kerja lah bayar kau duit. Bukan kau yang bekerja tapi kau bagi orang tu duit. Dah lah, aku nak sambung kerja aku. Banyak lagi orang lain aku nak scam kat luar sana. Rakyat Malaysia, nak aku sharekan macam mana aku scam korang. Tonton RTM, pastikan sahih. Baik, rakyat Malaysia, dengar tu pesanan daripada scammer. Scammer bagi tahu taktik mereka Jadi jangan percaya dengan taktik scammer, tawaran kerja yang katanya bukan di luar kotak tetapi itu semua tawaran di luar otak. Jadi ayo sama sekarang ni kita sambung balik topik perbincangan kita pada hari ini iaitu Akta Perkongsian Data 2025. Apa yang anda perlu tahu. Baik, kita teruskan Puan Rohana. Bagaimana akta ini boleh membantu sektor-sektor kerajaan yang sedia ada? Okey, Akta Perkongsian Data ini merupakan satu-satunya akta yang digubal berhubung dengan perkongsian data di dalam agensi sektor awam. So ia menjadi satu punca kuasa yang jelas bagi mengawal selia perkara-perkara yang berhubung dengan perkongsian data. Akta ini juga boleh menambah baik keberkesanan dan pengurusan perkongsian data tersebut. Di mana bila berlaku perkongsian data antara agensi sektor awam, so perkhidmatan kepada rakyat juga boleh disampaikan dengan lebih baiklah.
Okey, dan melalui akta ini juga apabila ada diwujudkan struktur tadbir urus seperti Jawatankuasa Perkongsian Data Negara dan juga Jabatan Digital Negara sebagai agensi kawal selia. So agensi sektor awam mempunyai tempat rujukan ataupun agensi yang mentadbir urus yang berstruktur di dalam ekosistem perkongsian data itu sendiri. Akan jadi lebih tersusun ya, tersusun, berkesan dan yang pentingnya perkhidmatan kepada rakyat dapat disampaikan dengan lebih berkesan lah. Berkesan dan mudah. Itu yang kita mahukan ya. Dan juga dekat penghujung ni 2 minit lagi kita ada ni puan. Jadi kalau boleh di hujung ini kalau boleh dapatkan sentuhan, nasihat ataupun pesanan buat penonton-penonton kita terutama sekali rakyat Malaysia yang menyaksikan Pastikan Sahih ini puan. Okey, kepada semua rakyat lah, kepada semua penonton lah yang merancang yang menonton program Pastikan Sahih ni, sebab kita sekarang selalu menggunakan aplikasi-aplikasi mobile apps ke website ke Jadi kita dalam berkongsi data ataupun maklumat peribadi, kita perlu pastikan website tersebut website yang sahih lah aplikasi tersebut aplikasi yang sahih sebelum kita memberi atau memasukkan apa-apa data peribadi ataupun maklumat lah. Yang keduanya mungkin kita juga perlu pastikan kata laluan kita gunakan tu kata laluan yang berbeza bagi setiap akaun kata laluan yang selamat yang berbeza sebab ramai yang guna satu kata laluan untuk semua media sosial. Termasuk yang bercakap ni pun alamak. Saya memang mengalami masalah untuk tukar password tu. Itu sebenarnya tidak digalakkan lah ya. Okey, dan kita juga perlu menjaga privasi data peribadi atau maklumat peribadi kita supaya tidak terlalu mendedahkan ataupun berkongsi dengan sesiapa saja yang kita tak pastilah. Pasti ya, betul. Bukan saja kata dalam talian ataupun panggilan, tetapi sekarang ni dah jadi trend ya puan, suka berkongsi di media sosial. Apapun kami ucapkan ribuan terima kasih. Okey, bersama dengan kita hari ini iaitu Teknologi Surhana binti Abdul Rahman, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Perundingan Digital Jabatan Digital Negara, sudi bersama-sama dengan kita dipastikan sahih untuk mengupas topik kita ataupun beri pencerahan mengenai tajuk kita iaitu Perkongsian Data 2025, apa yang perlu anda tahu. InsyaAllah apa yang kami bawakan pada hari ini dapat memberikan manfaat buat semua penonton Pastikan Sahih. Kami ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi Puan Rohana. InsyaAllah lepas ni boleh dijemput lagi ya. InsyaAllah puan boleh ya puan ya. Okey, baik, dan anda semua terima kasih kami ucapkan kerana sudi bersama dengan kami daripada awal hingga ke hujung rancangan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan rakan setugas yang lain. Ingat, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.